Okay, kita start insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan Muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, nenek kita lah, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucaplah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan berbagi amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Hadis ni adalah hadis yang Nabi baca dan telah direkodkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud lah. Hadis ni hadis yang sahih. Sebagai nak ambil iktibar daripada bacaan kita kan. Ini submit material 2 minggu lepas lah. Tapi hari ni kita tengok maybe dia perkataan surah Al-Ahzab ni lah. Tengok apa yang Allah beritahu tentang dalam surah Al-Ahzab ni. Allah beritahu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. So, kata kunci kat sini adalah kita kena jujur, kita kena bercakap benda yang benar. Saya rasa banyak dalam pengalaman kita hari ni lah, banyak kadang-kadang lafaz mulut tu ataupun apa yang kita zahirkan dalam mulut tu, keluar daripada mulut kita tu sebenarnya, kadang-kadang dia tergantung dengan keadaan sekeliling kita kan. Kadang-kadang kita rasa menipu ataupun cakap bohong tu lebih kurang risiko kepada kita kan. Tapi dalam ayat ni Allah suruh kita cakap benar macam tu. Kecuali dalam keadaan tertentu lah yang boleh kita mengelak lah, sebab ada kalanya kita kena faham juga bertembung dua musibah, ambil musibah yang lebih kecil lah. Tapi dalam keadaan yang umum, yang generalnya, kita kena bercakap benar. Kena latih diri untuk bercakap benar. Sebab termasuk dalam kebenaran ni adalah menyampaikan benda yang benar lah. Contohnya katalah, selepas perkataan ni kan Nabi sebut tentang bid'ah, contohlah. Ataupun sunnah yang sahih ni kan. Al-Quran kan. Hari ni, kalau ada orang yang biasa tengok perbincangan agama, kadang dalam Facebook pun ada, dalam media sosial pun ada, dalam YouTube pun kadang-kadang ada debat kan kadang. Satu hujah yang kuat daripada hadis yang sahih
dibantah sajalah, sebab kadang-kadang ada orang dia berhujah dengan menggunakan perkataan orang lain, seolah-olah orang tu lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi. Jadi kita tak mahu macam tu, kita nak ikut apa yang Allah sebut ni, kita kena bercakap benar dalam setiap keadaan macam tu. Terutama di tempat kerja lah. Kita nampak short term kita kan, keadaan jangka masa pendek memang dapat kemenangan lah sebab kita cuba tipu ataupun kita cuba, orang kita kata letak bawah kapet kan, ataupun kita sugarcoat perkataan tu kan. Sebenarnya maksud asal lain kita sugarcoatkan dia. Benda-benda macam tu Allah tahu niat kita apa sebenarnya. Kita tak maulah, kita nak supaya kita nak bercakap benar ikut kepada apa yang disarankan oleh Allah. Mungkin kita kena hentam ataupun kita kena appraisal ke teruk, tak apalah. Jangka masa pendek kita kena, dan sememang begitulah. Pada jangka masa pendek, orang yang berpegang kepada apa yang Allah nak dan Rasul nak ni akan dikenakan ujian ke atas mereka lah. Dan ujian tu ditranslatekan kepada kita lah, kalau kita nampak adalah satu pahala yang sangat besar lah Allah bagi kepada kita, sebab kita dalam mengikuti sunnah Nabi yang tertinggi lah kita, dalam konteks dakwah tadi, dalam konteks ujian, dalam konteks mengikuti apa yang Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ni, kita nak bercakap benar. So apa yang Allah kata selepas ni kan, kalau kita bercakap benar ni, nescaya ni Allah yang janji, Allah akan perbaiki amal-amal kita. Nampak? Sebab apa? Perangai orang yang selalu bercakap benar ni, dia akan pergi pada benda yang paling sah. Dia akan pergi benda yang paling cantik, paling berkualiti. Orang dekat sini ni, kalau saya letak dalam keadaan dalam precision mode tau, kalau kita buat engineering ke apa ataupun apa-apalah. Precision mode ni maknanya dalam 95% ke atas. Mereka berdebat dalam keadaan 96.55%. Dalam keadaan 95% ke atas, dia berdebat kat situ. Dia bercerita tentang ilmu yang berada di kalangan situ. Dah tepat dah. Tapi mana yang lebih tepat? A ataupun B? Sebab apa? Diorang dah sudah bercakap benar. Ada amal-amal dia ni. Perbaiki amal-amal ni maksud dia bila keadaan begitu dalam kehidupan kita kan, dalam seharian kita bercakap benar. Agama pun kita ambil benda yang paling benar. Sebab tu Allah sebut sini, kalau tengok ni, Allah akan perbaiki amal-amal kita. Maksud dia, secara tak langsung kita ni nak benda yang betul. Secara tak langsung kehidupan kita ni nak ambil yang paling, macam kita cari rumah kan. Kalau orang yang tu akal dia waras ataupun dengan kematangan akal, dengan kehidupan dia bercakap benar, sebab bercakap benar ni bila hujan datang, dia mematangkan kehidupan kita tau. Ada hujan datang, banyaklah dugaan cabaran, akal kita lebih matang masa tu. Sebagai contoh, bila kita nak cari rumah kan, kita carilah mana yang sekolahnya bagus. Sebab katalah kita baru kahwin kan, mesti kita fikir panjang, anak kita nanti macam mana, grocery dekat ke jauh, nanti isteri kita nak pergi kedai, kita nak kerja nanti kan, dekat ke jauh, selamat tak selamat, kawasan gated guarded ke tak, ada pagar atau tak, nanti budak negeri sekolah boleh tak kalau saya balik lambat jalan kaki. So benda-benda macam tu, kematangan akal tu, dia jadi baik lah, dia jadi keputusan tu insyaAllah dia jadi baik dengan perangai ni. Allah akan berbagi amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan secara tak langsung Allah akan ampun dosa kita kalau kita bercakap benar. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang kemenangan yang agung. Ultimate goal lah, ultimate kemenangan kita nak cari. Tapi dekat apa kata kunci dia, kita nak bercakap benar lah. Kita nak dalam setiap keadaan kan, walaupun orang ataupun bos kita ataupun siapa lah dekat kampung, taman, ketua taman marah kan, tapi kita tetap pegang lah bercakap benar, dan mesti akan ada ujian yang besar lah kepada kita. Kita mengadulah kepada Allah kan, ujian kita yang banyak tu. So saya nak sarankan daripada kataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, daripada pendahuluan ni, kita naklah ambil jalan untuk kita bercakap benar lah. Kita bercakap benar dalam setiap keadaan kalau boleh, insya-Allah. Saya tak pergi yang ni sebab ni yang materi 2 minggu lepas. So minggu ni kita akan cerita juga ulang-ulang. 2 minggu lepas kita skip. Kita akan cerita lagi tentang pentingnya ilmu, kita ulang-ulang supaya kadang-kadang saya fikir memang yalah kita ulang-ulang bosan juga, tapi dia fikir panjang balik, kena ulang peringatan. Tazkirah ni pun peringatan kan. Kita ulang-ulang tentang ilmu, tentang kematian lah, sebab benda ni dekat dengan kita. Dan juga ilmu ni penting sebab dia dalam hadis yang saya nak baca nanti, yang kita nak baca nanti, Nabi beritahu kita dapat seluruh kebaikan. Siapa tak nak seluruh kebaikan? Macam gaji kan. Macam contoh solat jemaah lah. Kita buat analogi. 1,000 dapat RM1,000 solat sendirian, RM27,000 kadarilan solat berjemaah. Kalau kita nampak benda tu depan mata, kita buat RM27,000. Kita takkan pergi yang RM1,000 tu kan. Tapi kita tak nampak benda yang gaib. Tapi nak benda yang gaib ni, nak suruh orang bermotivasi, peringatan, nak ingatkan. Sama juga dalam kes ni, setiap 2 minggu, setiap seminggu kita cuba ingatkan diri kita lah.
InsyaAllah dia akan lekat lah, walaupun ada berbekas lah, walaupun sedikit, tapi insyaAllah ada lah bekas dia. Dan ketika-ketika tertentu, kita ingat dan bagi manfaat yang baik, yang banyak kepada kita. Nombor 2, hadis 40 ni, 2 minggu lepas kita dah baca sikit. Hari ni saya nak baca hadis ni. Kita nak pergi kepada PDF, kita baca hadis 1 sampai 12 lah. Sebab tahun lepas kita dah habiskan hadis 42 hadis. Hari ni, sebab dia kata hadis 1-12 ni sebenarnya daripada table ni lah. Tema keimanan ketakwaan ni ada 12 hadis ni. Mengajarkan tentang niat, keimanan, ketakwaan, pentingnya mengikut ajaran yang benar. So yang ni kita nak baca supaya hadis 40 ni, asal daripada kalau kita baca mukadimah kitab Imam An-Nawawi, dia sebut hadis-hadis ni ada kumpul hadis yang pendek tapi beri maksud yang besar. Dan saya baca dalam kitab-kitab ulama dia sebut kalau kita boleh faham hadis 42 hadis ni untuk jadi pedoman kita, dia macam bagi guidance lah. Apa agama, apa Allah dan Rasul nak kita buat atas dunia ni. Dah dapat dah. Jadi kita nak lah, maksud dia kita buat sesuatu. Contohlah sebagai kan orang tengah bercuti kan, pergi berjalan dengan anak-anak kan. Bercuti ada yang pergi luar negara. Cuti sekolah ni kan dah habis dia ni kan. Katalah dia pergi kat sana. Dan dia teringat hadis ni kan yang Nabi kata jangan kena warak tu, Nabi kata jangan yang halal jelas, haram jelas kan. Jangan cari yang sama-sama tu kan. Tiba dia pergi kat sana tengok sushi ni boleh makan ke tak kan. Yang jangan cari yang sama-sama. Sebenarnya tak boleh pun kan, dia ada kicap. Dia punya kicap tu dia letak alkohol. Tapi hadis tu bergunalah masa tu. So kita cuba relate dengan tak boleh lah, memang ada yang syubhat lah kat situ. Jangan makan lah. Sebab bawa kicap sendiri daripada Malaysia contohlah. Macam tu. So kita nak guna hadis ni dalam kehidupan kita, macam mana kita nak praktiskan. Cuma saya letak kombinasi 1-12 tu, kita nak ulang kaji balik dan supaya lekat dalam jiwa kita nanti hadis tu jadi pedoman kepada kita. Last sekali soalan penutup kalau ada, tapi selalunya memang tak sempat lah. Kita cubalah kalau ada. So kita pergi kepada mukadimah pertama tentang pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. So hadis ni ulang-ulang sebab sangat besar maksud hadis ni dalam, terutama kepada diri saya lah. Kita kadang-kadang kita cari benda yang short term kan, kita cari benda yang dunia kita kan. Kita cari benda-benda yang dekat-dekat dengan kita sebab kehidupan kita ni nampak sejauh pandangan mata. Kehidupan saya lah, nampak sejauh pandangan mata saya je. Kalau baca hadis, kehidupan kita nampak sampai ke mahsyar, sampai ke syurga neraka, sampai ke sana, sampai jauh. Tengok apa yang Nabi katakan. Siapa nak dapat seluruh kebaikan tu? Kita nak apa dia kunci dia? Apa dia punya benda yang nak kita carilah. Anak kunci dia lah faham tentang agama. Faham tentang agama ni macam yang saya sebut lah, faham yang sahih, yang dhaif. Yang hadis 40 ni kan kita nak baca ni. Yang kita tentang bid'ah, tentang sunnah kan, besar benda tu. Walaupun orang bincang sesama mereka ni tengok dalam Facebook. Ringan je sebut perkataan bid'ah tu, jadi ringan, jadi boleh buat semua benda. Tapi Imam Nawawi letak dalam hadis 40. Kita kata hadis 40 adalah hadis yang besar. So, bila kita pergi dalam kelas bahas tentang bid'ah, kata tak ada maksud yang banyak pula kan hadis tu. So tak kena kat situ. So kalau kita faham tentang agama, kita tahu ini besar maksud dia ni. Yang ibadat yang bukan Nabi buat. Walaupun memang ada secara umum, tapi khusus Nabi tak buat. Ini termasuk dalam keadaan yang bid'ah tadi tu. So kalau kita faham agama, tengok. Allah bagi seluruh kebaikan. Allah besarnya. Seluruh kebaikan ni kan. Seluruh kebaikan, semua kebaikan kita nak. So ini antara hadis yang sangat besar yang jadi motivasi kepada saya lah terutamanya, dan saya nak sampaikan kepada rakan-rakan lah supaya dapatlah ambil motivasi sedikit dan kita nak menuju, nanti kita cerita tentang kematian kan, sebab kehidupan kita ni tak lama dah. Kita dengar banyak rakan-rakan kita yang dah tak ada lah, sudah pergi, dan kita naklah ambil manfaat sedikit ni masa yang ada dengan kesibukan kerja kita kan, kesana kemari dengan kerja weekend pula dengan family kan, kadang kita miss out lah benda-benda yang nasihat-nasihat ni kita nak kita dengan hadirnya kita dalam kata sekirah ni dapat sedikit sebanyak ingatkan kita lah. Nombor 2, anjuran berdakwah daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada membawa oleh unta merah. Yang ini maksudnya barang yang paling berharga di riwayat Bukhari dan Muslim. Lepas kita faham ni kita dakwah, tapi bila orang dah faham agama ni,
Dia automatik je dia kena dakwah dia automatik je. Sebab apa? Kalau orang tu dia baca sirah Nabi, Allah, susahnya Nabi kan. Susahnya Nabi masa zaman kat Mekah dulu. Dia akan rasa perasaan nak sampaikan kepada orang. Dan apa lagi orang tu bawa benda-benda yang sahih ni kan. Sebab kalau kita baca benda yang sahih yang banyak ni dengan guru-guru yang bawa benda yang sahih, kita akan rasa susahnya Nabi. Kita tak akan ambil benda-benda yang kadang kita cerita tentang Nabi, benda yang ajaib ghaib tu kan. Apa yang saya dulu pernah sekolah form 5, form 4 dulu. Pernah jugalah baca kitab, terpaksa baca hadis depan orang ramai. Saya tengok dalam library ambil kitab. Apa yang saya baca tu sebenarnya dhaif dan palsu pun. Tentang apa cahaya di muka Nabi. Satu saya baca ni tak sahih ni. Ada Sayyidatina Aisyah sedang ada kait pakaian kot jatuh jarum, lepas tu tengah malam. Dulu masa baca dulu memang hebatlah, sekarang ni rasa kelakar pula. Lepas tu Nabi sebab muka dia bercahaya kan nampak kat bawah. Macam lampu pula muka Nabi kan. So, benda-benda yang merosakkan akal kita. Tapi kalau kita baca benda-benda perjuangan Nabi masa zaman dulu, Allah, sangat-sangat susahlah dia kan nak suruh. Nenek dia pernah, baginda ni pernah bagi tahu kepada dalam masa tu saya sedang naik unta atau naik kuda, dia kata masa tu di Mekah, dia sebut satu hadis tu, Nabi kata bersaksilah saya dah sampaikan. Maknanya dia sebutlah apa yang Allah suruh dia sampaikan, apa dakwah ni dia sebut dah. Bersaksilah saya dah sampaikan dakwah ni. Saya dah sampai, maknanya sampai tahap tu. Dan dia pula memang sebut perkataan tu. Sebab ialah nak selamatkan kita ni daripada ancaman tu lah. Ancaman ialah dia bukan pesan neraka lah. Ancaman hamba Allah, ancaman daripada pencipta kita lah. Yang kita ni ingkar sebenarnya. Ingkar kepada pencipta kita. So, bila kita baca benda yang sahih, ini kita dapat ilmu, secara tak langsung kita nak dakwah punya. Akan datang motivasi, kena sampaikan. Ni tengok makcik kita, pakcik kita ataupun anak-anak kita kan. Takkan kita tak sayang dia, kawan-kawan kita kan. Kita tahu, ini salah, ini dosa yang terkumpul yang boleh jadi berat pula kan. Dekat timbangan amal nanti. Mesti kita nak sampaikan. Dan ada dalam hadis 40, Nabi cerita tentang cinta sesama Muslim kan. Dan kita pun nak ambil hadis tu, kita relatekan dengan kehidupan kita. Mesti kita nak dakwah dia. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, bagaimana ada orang yang zalim ni, tak silap saya, sahabat kata ada orang zalim, Nabi kata tolong orang zalim tu. Sahabat tu tanya, tolong macam mana? Nabi kata tolong dengan nasihat dia, tolong dengan dakwah dia, macam tu. Maknanya kita pun, kalau kita sayang sahabat kita yang telah dia zalim, kita kena tolong dengan apa? Dengan dakwah dia, bagi tahu dia. Macam tu lah contoh. Nombor 3, dalam konteks dakwah ni, bila kita dapat ilmu yang ni, kita kena ingatlah memang ada ujian. Saya tak baca hadis ni, selalu baca dah. So kena ingatlah memang akan ada ujian kepada kita, dan ujian itulah yang akan bagi kematangan kepada kita, dan juga dia akan bagi pahala yang banyak kepada kita, insya-Allah kan. So kena prep atau kena hadirkan dalam jiwa kita yang akhir zaman ni, zaman Nabi pun kan, bila dakwah ni ada orang kan tentanglah. Dan penentangan tu kadang-kadang dia tak pergi fizikal, dia pergi pada mental. So mental ni macam mana kita nak kuatkan melalui pengalaman yang banyak. Pengalaman kita overcome krisis ketika tersebut. Lepas tu ada krisis kedua, kita overcome balik. Dari situ kita cari dalam internet, baca, tanya orang. Lama-lama kita jadi jiwa kita ataupun kita punya motivasi tu, ataupun dalam hadis Nabi sebut tentang hati kan, hati yang besar ni. Lama hati kita akan jadi besar, dapat sikit ujian ni relax je lah. Kan hati yang besar, tapi Nabi sebut hati tu adalah, hati yang besar ni adalah lebih kurang macam tu lah maksud dia. So nak bagi tahunya, bila kita berdakwah akan ada ujian, dan kita sabarlah maksud dia. Dan dia juga reflektif kepada iman kita kan, bila ada ujian nanti. So kita cubalah ambil ilmu dakwah, dan Allah datang ujian, kita cubalah cuba cari manfaat, cari baca-baca, tanya orang macam mana kita nak overcome. Memang akan stres sebenarnya ni. Memang kita akan rasa, sebab tu nak kena bermunajat kepada Allah lah, doa banyak kepada Allah. Macam mana Allah, supaya Allah bantu kita lah macam tu. Nombor 4 ni, kita janganlah keluar daripada landasan, sebab kita dah belajar agama ni kan. Dan bila kita belajar agama, sebab hari ni agama kita ni kadang-kadang dia masuk, dia bercampur aduk. Maybe 80% yang sahih, tapi 20% tu tak sahih. Tapi percampuran tu sebenarnya agama tak suka. Dalam Quran pun Allah tak bagi tahu. Kita nak cari yang betul-betul sahih lah. Dan juga ancaman kepada orang yang tukar agama, sebab yang tak sahih tu dia akan tukar agama. So ayat dalam surah Al-A'raf ni, saya baca ayat ni, yang last ni kan, Allah mengharamkan, mengandai-andaikan tak ada Allah tentang apa saja yang kamu tidak ketahui. Yang ni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Saya letak kat sini
hadis yang palsu lah, hadis yang palsu, dhaif jiddan. Lepas tu pemahaman kita tentang hadis yang dhaif. Yang mula kita sebut fadilah amal, tapi guna alasan je fadilah amal tu. Sebenarnya nak guna juga hadis yang dhaif tu. Hadis yang dhaif tu nak guna dalam konteks fiqh ni, bukanlah kata jangan nak suruh guna, tapi jangan gunalah. Maknanya kalau banding dengan hadis dhaif yang ada relationship dengan akidah. Habis kita kalau akidah kita rosak. Sebab akidah tu stage gate nak masuk. Bila kita mati, nanti akan meninggal nanti, akidah itulah yang akan jadi stage gate untuk kita okey tak okey lah kat sana. Tapi bila akidah tu kita ambil ada yang tak pasti, contohnya kita percaya boleh buat tawasul, benda yang tawasul yang tak betul tu kan. Hadis tu memanglah ada discussion di kalangan ulama. Tapi kenapa nak ambil yang ada orang discuss? Ambillah yang betul-betul sahih. Kan kadang kita pemikiran tu jadi tak berapa jelas. So yang ni saya sebut cara berfikir tu sebenarnya pergi kepada yang awal tadi tu. Yang kita cerita tentang ni. Ucapkanlah perkataan yang benar. Kalau orang tu sentiasa cari benda yang betul, yang sahih, yang ada macam dhaif, tak naklah. Dia bentuk pemikiran yang positif, yang jelas tau, yang bagus. Dia bentuk benda tu. Kalau tidak kita duduk ambil yang dhaif pun, ambil yang palsu pun kita tak pasti ambil je lah sebab nak ikut. So kita naklah supaya kata yang benar ni yang duduk lagi di kalangan yang baik aja kan. Dan kita tahu ini dhaif, jangan buatlah. Kan itu precision mode lah tu contohnya. Amalan kita yang A dengan B. Amalan A ni Nabi kata lagi tinggi, banyak pahala dia. Dengan B kurang pahala. Kita ambil yang lebih pahala. Macam tadi kan solat seorang, solat jemaah. Kita ni dekat precision mode, jemaah lah maksud dia macam tu lah. Cara lama dia mengubah cara fikir kita lah. So yang palsu ni kita tak maulah daripada hadis tadi kan. Okey. Daripada ilmu tadi tu, daripada mukadimah pentingnya ilmu ni, kita dah cerita tentang pentingnya nuntut ilmu cari yang sahih. Nombor 2, lepas tahap cari yang sahih ni kita dakwahlah kepada orang terdekat dengan kita kan. Nombor 3, akan ada ujian, kita bersabar, kita cubalah nak bila yang kita dakwah tu, orang dekat dengan kita, mak kita, ayah kita, Allah, kita tengoklah apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Janganlah kita, sebab kita terlalu taksub dengan ilmu ni, kita fikir salah betul je kan. Jangan. Dakwah ni ada seni dia dan kita kena sabar banyak. Sabar dengan ayah mak kita terutama kan. Lama-lama dia ikutlah. Tunjuklah akhlak yang baik pada mak ayah kita. Sampai dia rasa, anak kita ni dah berubah dengan ilmu yang dah bawa tu. Dan ayah mak mana yang tak akan terasa, tak akan cair hati dia boleh tengok anak dia dulu memang teruk kan. Masuk dah belajar ni, Allah baiknya anak saya ni, Allah. Lama-lama dia pun, dah anak tu dia punya kan. Lama-lama dia kalah lah, Allah. Tak apalah abah ikutlah, mak ikutlah, mak ikutlah. Kita ajar dia macam tu. Lepas tu bila dah faham ni, ingat jangan keluar daripada ilmu kita kan, yang tak sahih, yang dhaif, yang palsu ni janganlah kita ambil. Boleh ambil bagi tahu orang tentang kedhaifan dia ataupun tentang kepalsuan. Tapi janganlah ambil, jangan campur adukkan, ambil yang betul benar-benar betul lah. Kita tak nak macam kita belajar matematik, yang tak betul pun kita masuk. Pelajaran yang salah pun kita masuk belajar sains kan, atau belajar sejarah. Sekarang dah kelang kabut tu, tak tahu mana betul-betul salah. Jadi pelik jumpa orang yang belajar buku teks yang betul-betul, yang betul lah, 100% betul, dah jadi pening dah bila kita bincang. Lepas tu kita marah orang tadi pula. Apa hal kan? Kamu yang belajar tak betul. So, sama juga dalam konteks agama ni. Last kali ni kita ni lah, kita ada boundary ataupun kita tak nak cerita kepada orang benda-benda yang dhaif tadi tu. So, kita pergi kepada mukadimah kedua, tentang kematian ni pendek je. Ada 2 hadis ni nak baca ni kan. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan yang ni kematian. Ada yang sahih, hasan sahih. So ini kita dalam konteks nak melaksanakan hadis ni, kita nak ingat mati macam tu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin manakah yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling baik akhlaknya. So pertama orang ni tanya, sahabat ni tanya, siapa yang paling baik sebenarnya? Nabi kata yang paling baik akhlak ni. So akhlak ni kena ingat. Akhlak ni daripada kacamata agama, bukan akhlak daripada kacamata kita sendiri. Ataupun peraturan setempat tu tidak. Tapi agama ni mostly baik. Semualah 100% baik lah. Kan? Cuma kita je tak faham kan. Kadang-kadang orang tu buat sunnah yang lama, dia tak pernah buat, dia kata orang tu teruk. Tak begitu. Kalau kita ada ilmu, kita kata Masya Allah, dia sedang menghidupkan sunnah yang telah mati contohnya. Nombor 2, lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik, dia tanya. Yang paling pandai lah dia tanya. Beliau SAW bersabda, yang paling banyak ingat mati. So kita nak menuju sini yang paling pandai. Dia paling cerdik, mengikut apa yang Nabi kata. Bayangkanlah perkataan ni, Nabi yang acknowledge, Nabi yang bagi akreditasi je.
Nabi yang bagi tahu yang paling cerdik ni orang yang paling banyak ingat mati. So kita ni bukannya pergi sekolah SPM, lepas tu pergi universiti semua kan, dapat degree, dapat master. Tak. Itu satu bab cerdik, tapi cerdik dalam konteks dunia lah. Cuma yang kekal hidup ni, yang kekalkan hidupan kita kekal selepas mati ni, yang paling cerdik adalah orang paling banyak ingat mati. Dua lah. Satu ingat mati dan banyak yang paling baik. Paling baik dalam beramal lah. Kita ambil amal yang paling sahih. Kita buat. Itulah orang paling cerdik. Dan ini orang nak cerdik ni memerlukan usaha juga. Sebab kena tengok. Dan usaha ni pula akan ada rintangan yang banyak. Sebab itulah dia, pahala dia besar kan. So kita naklah ambil tiba daripada hadis 2 ni, kita nak ingat banyak mati dan juga kita nak cari yang paling sahih amalan kita. Ini perjalanan kita. InsyaAllah kita nak pergi ke syurga panjang ni. Sahabat-sahabat kita yang umur lagi pendek, umur kurang daripada kita pun dah ramai yang dah meninggal. Sahabat-sahabat kita yang dah senior pun ramai meninggal. Mak ayah kita mungkin most probably dah ada yang meninggal semua kan. Jadi kita naklah masa yang masih ada ni, dengan kesibukan kita ni, ambillah sedikit masa kan. Sibuk-sibuk jugalah, tapi ambillah sedikit masa untuk persiapkan diri. Saya baca dalam satu kitab, Syekh Uthaymin ada sebut tentang ilmu, amanah kepada penuntut ilmu, macam tu tajuk dia. Dia kata, kalau dah ada duit tu berhentilah kerja. Dah ada seorang tanya ni kelakar je, tapi dia jawab betul, tapi jawab pada kelakar. Ada seorang sahabat tu tanya dalam buku tu, dia kata, Syekh, saya nak tuntut ilmu tapi saya dah berumur, tapi saya belum kahwin lagi. Tapi bagaimana cara dia kata? Dia kata, carilah isteri yang kaya dan bincanglah dengan dia, dan kamu carilah ilmu. Maksud dia nak tekankan yang ilmu tu. Tapi selalunya isteri ni suami yang provide kan, macam tu lah. So kita maksud dia nak cerita tentang ilmu tadi tu lah. Bila dapat ilmu, sebab kenapa penting kat situ? Sebab kita nak siapkan diri kita. Siapkan diri kita ke alam yang sangat panjang ni, dan kita akan confirm menyesal nanti. Dalam Quran Allah sebut banyak tentang penyesalan manusia ni, sebab surah Wal Asr pun kita cerita kan, ni tentang demi masa ni manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Tengok ni siapa yang tak rugi. Orang yang beriman dan kerjakan kebajikan, amal soleh ni kan. Tengok ni, serta ni yang susah lelas kali ni, menasihati untuk kebenaran ni payah ni. Nak nasihat tentang kebenaran ni sangat payah. Dan sabar. Sabar, benda sabar ni pun payah juga. Jadi kita naklah kehidupan kita ni sentiasa ada peringatan tentang satu ilmu yang sahih, dua tentang kematian, macam tu. Okey, 9.30 kan. Okey, saya pause kejap kalau ada rakan-rakan nak masuk komen ke apa-apa. Saya pause kejap. Masuk je terus. Tak ada Kalau tak ada, kita masuk dalam hadis ni, sebab hadis ni 2 minggu lepas, hadis 42 ni, 42 hadis ni, saya dah segregatekan by team ni lah, tema ni, keimanan, ketakwaan, etika dan perilaku ni, akhlak lah, interaksi sosial dan komuniti, ibadah dan keimanan, jihad dan unsur keutamaan dan kesempurnaan. Ini saya letak ni bukan saya guna akal saya lah, saya guna AI ni. dalam internet saya suruh dia cari team, lepas tu letak hadis yang berkait lah. So ini yang dia bagi tahu, dan saya buat rujukan lah. Ini untuk kita punya pemahaman kan. So yang pertama ni sebab kita dah baca semua hadis ni. So dalam tema keimanan dan ketakwaan ni ada 12 hadis. So ringkasan dia, kita ajar tentang, Nabi ajar tentang niat, keimanan, takwa, pentingnya mengikut ajaran yang benar kat sini. Sebab dalam ni pun ada yang hadis tentang bid'ah semua ni kan dalam ni. Nombor 2, etikan perilaku, which yang lain-lain ni kita akan go through dalam sesi yang akan datang lah. Sebab hari ni 2 minggu lepas kita dah baca semua ni. Dan hari ni kita nak baca hadis dia. Sedikit bosan, tapi saya nak bacalah hadis dia supaya dia dekat dengan kita lah. Kita baca ulang-ulang. Biar kita lah mana tahu, macam contoh saya sebut tadi kan, kita pergi ke mana-mana, kita travel, pergi Sabah, Sarawak ke, ataupun pergi mana-mana Johor ke kan, kita musafir ke, tiba-tiba ada satu event, kita teringat hadis 40 ni, dan dia dapatlah bantu kita macam mana kita nak nak selesaikan masalah ataupun nak berinteraksi dengan keadaan tersebut. Dan itu kalau ikut Ustaz saya dinamakan, pengalaman tu dinamakan warak lah maksud dia. Kita dah, nama dia alim lah. Mana kita alim lah, kita dah tahu apa nak buat ketika tertentu macam tu. Daripada hadis 40 ni kita dapat relate kan lah. So ada 12 hadis ni, ada pertama, niat, 2, cerita tentang Islam, iman dan ihsan, 3, tengok sini kan. Islam 5 rukun, keempat, penciptaan manusia dan takdir. Ini dah ditentukan.
5 larangan bid'ah, 6 halal haram jelas, jauhi syubhah, 7 agama dinasihat, dinun nasihat, agama nasihat, 8 kewajipan jihad menjaga agama, perlindungan kepada bagi muslim. Soalan dia 8 ni, ni hadis yang Sayyidina Abu Bakar guna kan, bila Nabi dah meninggal, ada ramai orang murtad. So Sayyidina Abu Bakar guna hadis ni untuk menjaga agama. Orang yang tu keluar murtad, kena hukum dia perang lah ataupun ni. So hadis ni yang kita gunalah. Hati-hati sikit, ada nombor 8 ni, orang kafir dia akan guna hadis ni, kata Islam ni ganas. Bukan begitu konteks dia ni, dalam konteks yang tadi. 9, hadis ke-9 mengikut perintah, hindari larangan. Ikut perintah Nabi, Nabi larang, tinggalkanlah macam tu lah. Jangan mandai-mandai pula kan. Hadis 10, so hidup kita ni kat situ patutnya. Motivasi hidup kita je buat sikit. Okey, boleh ke tak ni? Nabi kata apa? Kalau boleh sampai tahap tu hebatlah kan. Ni Nabi larang. Daripada kita tak buat, kita hindar perbuatan tu sebab dah memang adat kita tak buat. Bukanlah ni Nabi larang walaupun dia makruh. Nabi larang tak buatlah. Ini Nabi suruh buat ni. Walaupun kita kata sunat je, tapi Nabi buat ni. Sebab kecintaan kita kepada Nabi kan. Ke situ. Hadis 10, Allah menerima yang baik. Ni hadis yang Nabi cerita, ada contoh kat belakang tu, Nabi cerita yang orang ni berpakaian kusuk masai kan. Lepas tu dia angkat tangan doa. Dia mana susah lah orang tu. Tapi Allah tak makbul doa ni. Sebab apa? Dia makan benda haram. So kena ingatlah makanan kita juga penting dalam kehidupan kita. Sebab dia relate dengan agama benda yang gaib ni. Doa takkan dimakbulkan apabila kita makan benda haram. 11, hindar benda yang ragukan, benda yang meragukan, kita kena keluar. Nombor 12, tinggalkan benda yang tak berguna. Benda-benda yang lara ni. Bukannya kata saya yang bagi nasihat ni, yang baca 12 hadis ni, sempurna tak. Sama je keadaan saya. Ataupun mungkin lebih teruk daripada tuan-tuan dan perempuan semua kan. Sebab kita nak memahami ni, kita manusia biasa. Kerja, weekend keluar dengan isteri, dengan family. Sama je. Tengok YouTube lah. Dan macam-macam lah. Benda-benda yang normal orang buat. Bukannya kata saya yang bagi tazkirah ni kehidupan macam tak. Sama je, kita pun belajar. Sama je manusia. Cuma kita dapat ilmu sedikit. Kita nak memahami, kadang tertentu kita ingat, ni Nabi tak bagi ni. Ni Nabi suruh ni pergi melawat orang sakit ni. Ni macam tu. Biarlah kehidupan kita ni setiap di mulut kita ada perkataan Rasul, perkataan Nabi ataupun Allah kata, Allah tak bagi. Sebab apa? Sebab surrounding kita ni dia akan bawa kita ni tendensi kehidupan kita ni boleh dikatakan majoriti akan mengikut keadaan sekeliling kita. So keadaan sekeliling kita tak cerita pasal Nabi, tak cerita pasal Allah pun. So kita akan lara nanti, kita akan nilah benda yang tak berguna ni kita akan buat. So kita naklah ambil iktibar daripada hadis ni, jadikan benda tu sebagai kebiasaan kita dalam hidup lah. So saya nak baca hadis ni sampai 12 hadis ni. Kita baca, dia boring sikit tapi insyaAllah kita bacalah. Saya share hadis tu. Sekejap ya. Cepat keluar mana. Okey, nampak kan? So kita pergi pada hadis pertama. Saya besarkan sikit. Okey. Hadis pertama adalah hadis niat ni kan, daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya, siapa yang berubah, siapa yang keinginannya, perbuatannya kerana ingin mendapatkan redha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keredaan Allah. Maknanya perbuatan dia tu atas niat adalah, kalau niat dia tu dia buat sesuatu A, B, C, D, dia buat atas niat dia untuk redha Allah, dapat redha Allah. Tapi redha Allah ni benda yang Allah redha lah. Dengan benda yang Allah tak redha. Jangan pula kita rasa Allah redha tapi hakikatnya Allah tak redha pun. Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kerana inginkan kehidupan yang layak di dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang telah dia niatkan. Riwayat dua imam hadis, hadis Bukhari dan juga hadis Muslim ni. Hadis yang sahih, ini hadis kalau ikut daripada faham saya, ini hadis mutawatir lah.
Okey, kita tak baca catatan dia, cuma sikit je nak sebut tentang niat ni, sebab niat ni memang berada dalam diri kita dalam setiap keadaan. Tidaklah maksud yang niat di bawah ni dia jadi dosa, tak. Bukan macam tu. So, ada akan niat tu dia jadi kita niat jahat kan ada hadis yang lain Nabi sebut tentang niat yang jahat, kalau tak buat tak berdosa lagi. Tapi niat yang baik, tapi kalau tak buat dia dah ada pahala lah. So, kita ni atas niat kita. Contohnya niat yang kita selalu bahas tentang niat yang nak pergi solat tu kan. Kita ada lafaz niat semua tu. Sebenarnya kita dah niat kat rumah pun kan. Cuma secara umumnya perbuatan kita atas niat. Sama juga kita kerja kan, kadang-kadang niat kita memanglah untuk personal interest, tapi nampak perbuatan tu berbeza lah. Kita guna lafaz mulut mungkin lain. So kita kena ambil iktibar, ambil lah pengajaran supaya niat kita ni selari dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita, kalau niat kita tu rasanya ada benda yang tak elok, janganlah buat kan. Walaupun benda tu tak bagi manfaat kepada dunia kita kan, tapi dia bagi manfaat kepada akhirat kita. So pertama hadis ni tentang niat. Hadis niat ni kalau tak silap saya baca dalam kitab Imam Nawawi jugalah disebut. Imam Syafi'i sebut kan, niat adalah 1/3 1/3 daripada agama. So kita kena kena hadis yang besar ni kan, kita nak kena ingatlah hadis ni. So apa-apa pun kita buat dalam hidup kita kan, pergi travel ke tempat kerja ke, innamal a'malu binniyat. Apa niat kita? Kita nak buat sesuatu sebab niat ni pun dalam konteks ibadat. Kalau kita niat buat ibadat tu bukan kerana Allah, dia jadi syirik. Ibadat yang khusus ni, kita solat kan orang duk obses dengan nak kaya kan, solat duha kaya, pergi solat duha. Sebab solat duha tu kita bukannya kerana Allah, kita buat kerana nak tu, nak habuan dunia, nak pesan, maka dia jadi syirik. So hati-hati dan juga niat ni boleh bagi manfaat yang banyak kepada kita lah. Sebab kalau boleh kita nak didik hati kita, apa yang kita buat dalam hati tu biarlah kerana Allah dan Rasul kan. Sebab tu saya sebut yang awal tadi, kerana Allah dan Rasul ni, kalau ikut hadis 40 ni kerana Rasul lah, termasuklah kan. Kita tengok, ni Nabi ada hadis, Nabi sebut tentang hadis niat ni, niat aku tak betul ni. Ada hadis Nabi kata ni, janganlah. Macam itulah maksud dia. So kita cuba nak praktiskan hadis niat ni dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Nombor 2, hadis tentang panjang sikit ni. Kita baca daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Orang tu Sayyidina Umar nampak, orang ni baju dia elok lah, tak ada macam setrika macam iron cantik je kan. Dan rambut dia sangat hitam ni berminyak lah, dia letak minyak rambut yang kemas lah. Tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Tak nampak orang ni jalan jauh. Dan tidak seorang pun di antara kami yang kenal. Tak kenal pula kan. Daripada mana orang ni kan. Tiba-tiba ada je kat situ. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu dia mendekatkan kedua lututnya kepada lutut Nabi Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan saya tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Islam adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada ilah yang Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Orang tadi dia tanya Nabi, dia kata anda benar. Anda macam guru Nabi lah. Dan kita tahu kan hadis yang orang yang datang adalah malaikat Jibril, dia sedang ajar Nabi. Kami semua hairan. Saudara Umar tengok, pelik orang ni. Nabi, orang manusia yang tertinggi kedudukan dia kan. Memang ni datang tanya Nabi pula. Apa hal ni dia tanya kan. Kami semua hairan. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kata, dia tanya, dia pula kata betul. Macam hebat lah. Kan? Kemudian dia bertanya lagi, sebenarnya malaikat Jibril adalah guru kepada Nabi Muhammad lah. Banyak ayat Quran yang Al-Quran tu yang daripada malaikat Jibril lah yang Nabi belajar. Dan Nabi belajar ayat Quran banyak ni daripada malaikat Jibril pada bulan Ramadan lah, bulan yang kita nak sambut, nak tiba next week ni. Dia bertanya lagi, "Beritahukan saya tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan saya tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadat kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan saya tentang hari kiamat. Bila berlaku kejadiannya?"
Nabi SAW bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi kata, saya pun tak tahu, malaikat Jibril pun tak tahu. Dia berkata, beritahukan saya tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, jika seseorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang, kaki dia tak ada selipar lah, dan dia ada baju pun tak ada. Miskin, orang miskin lah. Dia pegang bala domba, lembu, kambing. Kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Maknanya orang miskin ni tiba-tiba kaya, macam tu. Kemudian orang itu berlalu dan saya diam sebentar. Sayyidina Umar ni kata orang tu dah pergi dah. Saya pun terfikir diam sekejap ni. Kemudian beliau, Nabi SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Dia tanya sahabat-sahabat lah, tahu tak siapa tadi datang? Saya berkata, bila sahabat-sahabat Nabi ni, bila dia tak tahu, dia cakap macam ni lah. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian. Yang ini bermaksud mengajarkan agama kalian. Riwayat Muslim. So hadis nombor 2 ni sangat besar lah. Pertama tadi hadis yang tentang niat kan, nombor 2. Hadis rukun Islam dan rukun iman dan juga ihsan tu. Lepas tu malaikat tanya lagi kan, malaikat Jibril tanya lagi tentang kiamat. Betul tentang bila berlaku kiamat. Maknanya ni sangat besar lah, tak tahu. Ni kan Nabi jawab ni kan, sebab yang nombor 2 ni yang tentang rukun Islam, rukun iman ni kita tahulah. Sebab kita belajar dulu kan. Cuma saya nak komen sedikit yang ni, yang hari kiamat ni kan, kadang kita ni, terutama orang agama ni, sibuk duduk buat ramalan tentang hari kiamat. Sangat bahaya tu, sebab apa? Nabi kata dia pun tak tahu, malaikat Jibril pun tak tahu. Walaupun malaikat Jibril tu dia alam ghaib lah, dia alam malaikat kan, dan malaikat Jibril dekat dengan Allah lah, pun tak tahu. Antara benda yang pengajaran kat sini, kita jangan buat ramalan ataupun duduk agak-agak tak mau. Sebab Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Benda tu benda yang ghaib. Dan bila kita masuk kepada benda yang ghaib ni, kita sebenarnya sedang gamble ataupun kita bagi risiko kepada akidah kita. Kan akidah, kalau kita baca tentang surah Al-Baqarah awal-awal tu kan, tentang percaya pada benda yang ghaib tu kan. Kita macam, kita argue pula, kita macam ada satu kepercayaan yang longgar tentang benda yang ghaib. Bila Nabi kata dia tak tahu, malaikat kata dia tak tahu, kita pula buat ramalan-ramalan pula benda yang bila berlaku kiamat contohnya. And then Nabi beritahu lagi tentang tanda-tanda kiamat lah, banyak tanda-tanda kiamat. Okey, so hadis nombor 2, benda yang besar lah, satu tentang rukun Islam, rukun iman dan juga tentang ihsan tu. So ihsan ni Nabi kata, bila kita beribadat, sekalkan Allah nampak kita lah. Maknanya kita beribadat, Tuhan kita dekat dengan kita lah, nampak. Takutlah kan. Dan kalau tak ada pun, kita beribadat seolah-olah kita nampak Tuhan kita lah, nampak Tuhan kita lah. Atau kalau dia tak ada pun, dia dengar kita. Maksudnya bila kita beribadat ataupun berada di tempat bersendirian tu, kita cautious lah. Kita rasa macam, jangan buat benda ni, ataupun kena beribadat cara yang betul lah. Jangan laju sangat rokok. Jangan buat benda yang betul lah. Maknanya kita fokus kepada ibadat kita, seolah-olah ibadat kepada Allah tu kita nampak Allah tu, Allah dengar kita lah, macam tu. Dia ni peringkat tertinggi orang Islam ni, orang ihsan ni. Yang kita kata tentang integriti semua tu kan, termasuk dalam ni lah, ihsan ni, macam tu. Bila bersendirian ataupun perkara yang kita buat ni, nak buat dosa, Nabi kata, termasuklah Nabi kata tak boleh ni, nak minum berdiri, ni makruh ni. Kan benda-benda macam tu, duduk seorang-seorang, buat benda yang tak elok, contoh. Tengok YouTube benda tak elok ke apa, tengok movie yang tak elok ke, tengok duduk seorang-seorang, ataupun duduk ramai-ramai pun dalam wayang kan, tengok, panggung, tak boleh ni. Benda macam tu lah yang bagi satu guidance kepada kita lah. Okey, kita pergi kepada hadis nombor 3. Daripada Abdul Rahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. So hadis pertama daripada ayah dia lah, Sayyidina Umar. Hadis kedua pun daripada Sayyidina Umar. Hadis ketiga daripada anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangunkan atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Menegakkan solat, menunaikan zakat dan laksanakan haji dan puasa dalam Ramadan. Hadis ni dah ada kat atas kan. Tapi Imam Nawawi letak sekali. Sebab nak fokuskan yang ni. Walaupun kita tengok dah ada kat atas ni, tapi Imam Nawawi letak lagi sebab apa? Dia nak fokus tentang rukun Islam ni kat sini kan. Ini kita dah tahu dah. So saya tak komen banyak. Kita pergi hadis nombor 4.
Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda. Beliau berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami dan beliau adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah daging selama 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya seorang malaikat. Lalu ditiupkan padanya roh. Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Masa tu, malaikat datang bagi roh lah. Awal-awal ni memang tak ada roh. Kan ada hukum atas orang yang yang gugurkan sebelum ada roh dan selepas ada roh kan. Cuma masa lepas ada roh tu, Allah tetapkan pada kita 4 perkara. So hadis nombor 4 ni cerita tentang takdir lah. Allah tetapkan rezeki kita. Dah tetap dah rezeki kita ni. Cuma janganlah kita rasa dah Allah dah tetapkan rezeki kita nak. Kita tak berusaha tak. Hukum Allah adalah kena berusaha lah. Kan nak makan nasi kena ambil tangan, ambil suap nasi masuk dalam mulut kan. Itu tak jadi. So takdir ni adalah pada kadar kita lah, pada kadar usaha kita ada. Cuma kadar usaha tu dia tak semestinya berkadar teruslah dengan manfaat yang kita akan dapat. So 4 perkara ni termasuk satu, Allah tetapkan rezeki kita. Nombor 2, bila kita akan meninggal lah. So ini yang kita sebut awal tadi kan, kita tak tahu bila kita akan mati. Sementara umur masih ada, kita banyak ingat mati dan juga kita cari benda yang paling sahih. Dan kita berbekal lah, buat bekalan yang banyak. Kalau boleh dengan banyak lah. Dan ilmu tu akan bagi petunjuk kepada kita bagaimana kita nak strategikan, nak cari amalan ataupun kita nak elakkan benda-benda yang tak elok. Amalnya dan celakanya atau bahagiannya. 1, 2, 3, 4 ni kan. Firman Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian yang ada yang melakukan perbuatan ahli syurga. Ini Nabi tunjuk contoh kat sini. Nak relatekan dengan takdir tu. Demi Allah yang tidak ada ilah di selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga. Hingga jarak di antara dirinya dan syurga tinggal sehasta. Maknanya dekat lah. Dia ni kalau kita tengok orang ni, Allah bagusnya. Pergi masjid. Baguslah. Baca Quran Allah. Kita tengok Allah. Tak ada orang. Kita pun tak tercapai dengan kadar ibadat orang tu kan. Dekat lah kita kata Allah. Orang ni kalau meninggal insyaAllah lah masuk syurga lah kita katakan. Dekat lah. Maknanya pada pandangan kita dia ni Allah hebat lah. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia dalam neraka. So bila dia nak meninggal tu, dia buat benda-benda, most probably dia buat benda yang syirik, yang menutup semua amal dia. Kan? So ada orang ni, kena ingatlah ada orang, walaupun kehidupan dia penuh dengan kebaikan, tapi ialah tiba-tiba sebelum meninggal dia buat benda yang syirik. Yang ni pun pergi pada konteks ilmu juga. Kalau kita faham tentang benda yang syirik, benda yang tak syirik kan, kita ambil yang paling sahih. Allah Ta'ala ni dia tak akan hukum kita kalau kita tak tahu kan. Ataupun macam mana nak cakap, bila kita ada kelemahan dalam pemikiran, sebab ada hadis satu, Nabi ada sebut dalam hadis kitab Riyadhus Salihin tu tentang orang yang dia kata kat anak dia suruh bakar mayat dia. Dia kata dia takut jumpa Allah, lepas tu buang kat laut, buang kat sungai. Tapi sebenarnya Allah dalam hadis ada huraian, dia cerita sebenarnya orang tu ada masalah sikit tentang dalam akal dia. Pada kadar dia lah, maksud dia pada kadar dia kan. Tapi kadar kita ni normal lah, orang pada kita ni normal. Adalah mustahil lah kalau kita lah tak biasakan diri kita dengan belajar benda-benda yang syirik tak syirik ni kan. Kita takut kita termasuk kat sini. So kita naklah belajar benda yang paling sahih. Benda yang Nabi larang kita jangan buat. Jangan ambil buat assumption yang tak sahih, kita sebut nama-nama sebab Nabi. Sebab saya pernah jumpa orang yang ambil ilmu yang sesat ni, yang kata yang faham konsep wahdatul wujud ni, dia guna nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia guna nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So saya macam alamak macam mana nak dakwah dia ni kan. Ada masalah lah kat situ kan, tengok Allah. Dia kuat, jumpa pula kat surah. Jumpa orang tu pula kat surah, alamak. Dia pula nak ke arah agama kan. Tapi taklah. Maksud dia bukan saya nak cerita kat sini dia ahli neraka, tidak begitu. Allah bagi ruang kepada manusia ni untuk bertaubat kan, insyaAllah. Dia ada, insyaAllah akan adalah ilmu dan juga Allah bagi buka hati dia lah kepada benda yang lebih baik. Supaya dia keluar daripada kesesatan. Cuma saya nak sebut sini, kita kena ambil ilmu yang sahih tu supaya kita boleh asingkanlah benda yang baik, benda yang tak baik, terutama benda yang syirik lah. So yang ni kalau tengok contoh ni, tengok orang ni, lepas tu
Tiba-tiba dia buat perbuatan ahli neraka. Ahli neraka ni sebab dosa dia, kalau tengok hadiah-hadiah yang banyak. Macam tadi saya sebut kan. Orang yang nak buat dosa, dia niat nak buat dosa, tak buat lagi, tak dapat dosa pun. Lepas tu ada hadiah yang lain, tapi secara umum saya lupa hadis tu, tentang kecil. Bukanlah nak, kalau dosa dibandingkan dengan pahala tu, dosa tu kadar dia, maknanya berat dia kurang berat lah. Pahala buat sikit besar. Kan kalau kehidupan kita ni kan, pergi ke surau dah dapat pahala. Pergi nak buka air paip, baca ambil wuduk, pahala. Solat sunat, pahala. Kita tak buat dosa berterusan pun. Kan kita bukanlah kata, duduk sekejap berzina, duduk sekejap riba. Selang 3-4 minit tengok benda lucah. Sekejap 4 minit pergi mencuri. Tak begitu. Majoriti kehidupan kita ni benda yang baik lah maksud dia. Tapi atas niat tadi kan yang kita baca awal tadi. Kalau niat tu baik, kita niat kepada Nabi dan juga Allah lah kan niat tu. Apa yang Nabi ajar juga apa yang Allah nak macam tu. Tapi yang menidakkan amalan baik kita tu adalah benda yang syirik lah. Benda yang rosakkan akidah tu, yang cerita tadi, yang cerita benda yang gaib. Kita tiba ada goyah sikit kepada benda yang gaib. Kalau kita tak mau, bila kita kuatkan foundation, akidah kita tu, insya-Allah kita tak tergolong lah daripada kalangan yang Allah sebut ni lah. Sesungguhnya di antara kalian sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka dia masuk ke dalam syurga. Riwayat Bukhari dan Muslim. So nombor 2 ni, ada orang yang sangat teruk kan perangai dia, tapi dia mungkin dia bertaubat. Kan tapi ni dia bertaubat lah, dia bertaubat kepada Allah, ataupun dia buat amalan yang pahala yang sangat besar. Dan Allah masuk ke dalam syurga sebab nanti ada timbangan amal kan. Macam tu. So tapi kita tak nak lah, sebab perbuatan ataupun akhlak kita ni, ataupun kita ni sebenarnya atas apa yang kita buat sekarang ni. Kalau kita duduk teruk, dah sepanjang masa dah teruk kan. Isap dadah sepanjang masa kan. Dah lah, takut kita mati tengah jalan, ke tak apalah nanti kita bertaubat. Lah, taubat kamu tak tahu bila kamu mati kan. Saya tak pergi contohnya solat akhir waktu sepanjang masa tu bertinggal solat kan. Maknanya kita start sekarang lah, supaya dia jadi macam tadilah yang kisah atas ni, tapi kita tak nak syirik lah. Macam ni orang ni, kita sentiasa duduk dalam keadaan yang baik. Kita buat benda yang baik, dan kita solat jemaah. Kita puasa pun ambil lah, sekarang dah siapkan diri untuk preparation next week puasa kan. Dengarlah kuliah-kuliah, cari yang speaker yang ambil yang sahih tu kan, carilah yang macam Umar Sulaiman ke, Ustaz Noman ke, ataupun cari yang ustaz-ustaz kat Malaysia, Mufti Meng, yang boleh bagi benda-benda yang sahih, yang boleh bagi motivasi ke diri kita kan, ataupun cari kat Malaysia ustaz-ustaz yang pakar hadis, yang memang baca hadis yang sahih, yang boleh kita ambil manfaat yang banyak kan. Dengan Ustaz Noman, dia hurai tentang Ramadan ni, bulan Ramadan ni dia hurai daripada zaman zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad tu. Saya dengar sangat menarik lah. Tapi tak boleh nak ceritakan balik sebab dia sangat-sangat teknik, bukan sangat teknikal. Dia letak banyak kait dan mengait banyak ilmu dah, tapi sukalah dengar sebab kita boleh menghayati bulan Ramadan tu dalam persiapan kita kan. So nombor 2 ni, orang yang buat benda yang jahat tapi Allah takdirkan masuk neraka. Dia buat yang jahat tapi Allah takdirkan masuk dalam syurga. Ini kenapa ada benda yang takdir macam ni? Sebab dia tak ikut kepada yang asal lah. Yang asalnya maknanya orang yang memang baik sepanjang masa dan akidah dia cantik masuk syurga lah kan. Orang yang jahat, kita tak nak lah, minta jauh lah daripada syurga, daripada neraka. Tapi orang telah dia kafir kan. Dia kafir ikut pada hadis, dia masuk neraka lah, maksud dia macam tu. Cuma dalam ni, sebab ni takdir kan. Nabi bagi contoh yang pelik lah, contoh yang berbeza lah daripada pemahaman kita, supaya kita boleh ambil iktibar. Okey, ada 5 minit lagi. Saya baca hadis, ataupun saya pause kejap kalau rakan-rakan ada nak tanya soalan ataupun nak share apa-apa. Ada, kalau tak ada saya sambung hadis last. Okay, saya baca. Ada? Speaker saya tak dengar ke ni? Dengar. Tak ada, saya baca hadis last. So hadis last ni, untuk hari ni, next week kita sambung lagi. Hari kelima hadis bid'ah. Ni hadis last kita baca hari ni, next week insyaAllah kita sambung lagi. Ada 12 hadis kan, ada 7 lagi lah. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Yang maksud, ini baca nombor 4 ni kan, ada kontak kaki ni kan. Yang maksudnya adalah perbuatan yang dinilai ibadat tetapi tidak bersumberkan daripada ajaran Islam dan tidak memiliki landasan yang jelas, iaitu atau yang lebih dikenali sebagai istilah bid'ah.
riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari disebut siapa yang melakukan sesuatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. So hadis ni adalah hadis yang sangat biasa kita dengar dan menjadi hadis nombor 5, macam hadis yang sangat-sangat penting lah dalam mengikut pandangan Imam Nawawi. Kan yang pertama tentang niat dia ceritakan, nombor 2 dia cerita tentang rukun iman tu. Ada rukun iman, rukun Islam, lepas tu cerita tentang ihsan, dia cerita tentang apa ni, benda gaib kan bila kiamat. Nabi kata dia tak tahu. Orang yang bertanya pun tak tahu. Lepas tu cerita tentang tanda-tanda kiamat. Tadi nombor 3 tentang rukun Islam kan. Ada nombor 4 tadi yang baru kita baca ni, cerita tentang takdir kan. Takdir kita ni, cerita tentang takdir. Nombor 4, maknanya 5 ni sangat-sangat asas lah, nombor 5 ni. Dan cerita tentang bid'ah ni. So bid'ah ni sangat besar sebenarnya. Dan kalau ada ruang, dari konteks ilmu, sebab kena ingatlah kita ni berada di hujung-hujung dah ni. Dan Nabi dah meninggal lama kan, sahabat-sahabat Nabi. Biasa Nabi kata kan, 3 generasi terbaik tu yang terbaik kan. Kalau boleh kita nak ikut yang 3. Tapi kena ikut cara betul. Bukannya ikut macam cara saya beri contoh tadi. Ada orang dia guna nama Sayyidina Abu Bakar Umar Bakar Siddiq kan. Padahal benda yang dia bawa tu benda yang bahkan benda yang dia bawa tu difatwakan sesat dan telah kafir tau. Saya baca dalam fatwa Malaysia, dia kata orang yang percaya tentang wahdatul wujud ni, maka dia telah kafir dan isteri dia telah automatically bercerai. Sangat besar maknanya benda tu. Tapi sangat loose lah dalam di kalangan kita. Dan saya bagi contoh sekali tu kan, saya pun jumpa kitab-kitab yang sesat ni dalam masjid dan surau pun ada. Dan saya replace tukar lah. Maksud dia, dengan ilmu kita dapat tahu benda tu. Tapi benda tu daripada sinilah. Sebab kita ringan, kita tak ambil fokus. Kita dengar, kita label orang tu A, B, C. Macam-macam kita label orang kan. Lepas tu bila kita label, kita takut untuk pergi ke tempat tu. Tapi bila kita pergi mengalaminya sendiri, kita rasa dia ajar benda yang sahih pula kan. Bagaimana boleh berbeza? So hati-hati sangat dalam bab ni, dan saya nak bawa dari konteks ilmu lah dalam kita ni, motivasikan diri kita untuk cari ilmu. Saya rasa sampai sini saja untuk hari ni. Dah pukul 9.09, kita saya share ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.